Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Selasa. Perdana Menteri menyuarakan harapan penjahat awam perlu memberi kerjasama sepenuhnya dalam memerangi rasuah. Tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia bertujuan menyelamatkan negara daripada pelbagai salah guna kuasa serta pemunggahan kekayaan, sekaligus dapat meningkatkan semula keyakinan rakyat serta hasil negara. Kalau diambil tindakan terhadap perempuan kecil itu, bagaimana kita boleh biarkan rasuah skala besar itu berlalu tanpa apa-apa tindakan? Bentuk tindakan jangan tanya saya. Saya beri arahan umum kepada semua jabatan, semua badan penguasaan, tegas. Sementara kita ada tekad politik dan konsensus dalam Jemaah Menteri. Perdana Menteri dalam pada itu mengakui kehilangan hasil dari keterisan minyak mentah serta diesel masih belum terkawal sepenuhnya. Malah terdapat kelompok kecil di peringkat tertentu termasuk di sempadan, pelabuhan dan bahagian percukaian masih meneruskan kegiatan rasuah. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah membuat pemantauan terhadap petunjuk prestasi utama KPI melibatkan 100 syarikat serta anak syarikat di bawah kementerian. Setakat ini 23 syarikat telah ditutup akibat ketidakupayaan untuk beroperasi. Tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kementerian tidak akan berkompromi menukar kepimpinan syarikat atau agensi yang gagal mencapai KPI tanpa asas kukuh. Maka yang 100 bakinya itu saya pantau melalui pendekatan yang saya nyatakan tadi. Dan saya harap di dalam bulan Julai nanti apabila kita mengadakan pemukiman semula, ketika itu saya akan menilai prestasi setiap syarikat itu. Sehubungan itu, beliau mencadangkan 5 langkah sebagai anjakan syarikat dan agensi demi melonjakkan keberhasilan. Antaranya membuat perancangan strategik dan analisis menyeluruh mengenai operasi semasa syarikat, kedudukan pasaran serta mencari ruang baharu yang berpotensi untuk pertumbuhan. Pengurusan syarikat juga perlu melaksanakan pemantapan operasi dengan mengurangkan kos yang tidak perlu dan memaksimumkan produktiviti. Pada masa sama membuat keputusan berasaskan data, menjalankan perkongsian pintar dan mengukur prestasi serta penambahbaikan berterusan. Sekretariat Tetap Majlis Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Kebangsaan MPUPK bakal diwujudkan. Satu sekretariat penyelarasan dan pelaporan dan tujuannya adalah untuk memastikan supaya semua dana ataupun belanjawan yang disalurkan kepada setiap agensi itu memberi kesan dan implikasi besar kepada pembangunan keusahawanan negara. Sekretariat berkenaan bakal dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said bersama Menteri Komunikasi Fahmi Fadil mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa kerja cadangan pengubahan undang-undang baharu berkaitan kemudaratan jenayah dalam talian. Inisiatif cadangan pengubahan undang-undang baharu itu, jelas Datuk Seri Azalina, adalah bagi menangani isu berkaitan jenayah cyber. Selain mencerminkan keprihatinan kerajaan Madani dalam memastikan keselamatan rakyat di alam cyber tidak terus terancam. Menerusi hantaran Facebook, beliau menjelaskan alam cyber kini dieksploitasi sehingga menjadi lubuk jenayah cyber yang semakin berleluasa dan berada pada tahap yang membimbangkan. Mesyuarat turut dihadiri pegawai dari pelbagai kementerian, agensi dan badan yang berkaitan. Institusi Pengajian Tinggi IPT perlu melihat kepada bidang seperti elektrik dan elektronik ENE serta kecerdasan buatan AI bagi memenuhi keperluan industri. Ketika memperincikan perkara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mengakui terdapat permintaan tinggi dalam bidang tersebut. Memainkan peranan dengan melahirkan tenaga kerja berkemahiran. Universiti masuklah kolej-kolej untuk melihat dari segi potensi dunia pendidikan pada hari. Sebagai contoh dalam bidang AI yang sekarang ini merupakan
penguatatan satu bidang yang tidak perlu diberikan perhatian oleh semua universiti. Beliau juga telah mengadakan pertemuan bersama Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Chancellor Universiti bagi membincangkan perkara tersebut. Tengku Datuk Seri Zafrul sebelum ini dilapor berkata tenaga kerja mahir seperti dalam sektor E&E memerlukan 50,000 jurutera, sedangkan IPT negara ini cuma menghasilkan 5,000 graduan setahun dalam bidang tersebut. But it is also our role to ensure that Saudara, bekalan bawang di negara ini masih mencukupi walaupun India melarang ekspor bahan asas masakan itu sehingga bulan depan. Larangan ekspor itu, kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, bersifat sementara. Malaysia telah mengambil langkah mengimport bawang dari negara seperti China, Thailand dan Pakistan. Jadi kadang-kadangnya masa alam negeri mereka, kita kena hormatlah itu keperluan dan kepentingan politik dan juga keadaan negara mereka. Kita tak boleh kata semua dah settle sebab masalah makanan ni dia bergantung kepada suasana dan keadaan. Tapi barang-barang itu ada insya-Allah. Penggunaan larva lalat askar hitam sebagai sumber alternatif utama makanan ternakan mampu mengurangkan kebergantungan import terhadap bahan berkenaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kang memaklumkan satu penyelidikan berkaitan penggunaan larva tersebut bagi industri ternakan negara sedang dijalankan Felda dan Abeko Nature Science Sdn Berhad. Alternatif itu juga merupakan antara usaha ke arah menjamin keselamatan dan kemampanan makanan negara, selain dapat membantu menstabilkan harga makanan serta menggalakkan sektor pertanian yang berdaya tahan. Penyelidikan tersebut juga memberi sumbangan penting dalam kemajuan bioteknologi pertanian dan jaminan makanan yang merupakan satu daripada tunjang utama dalam dasar bioteknologi negara 2.0. Ini memang align ataupun selaras dengan apa yang kita termasuk dalam dasar bioteknologi negara 2.0. 3 elemen yang penting. Yang pertama adalah bioteknologi, yang kedua food security, yang ketiga circular economy. Maka saya rasa memang 100% alignment lah. Status halal dan hukum memakan daging kultur akan diperhalusi Jawatankuasa Muzakarah Kebangsaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar memberi jaminan sebelum fatwa dan keputusan dikeluarkan. Isu tersebut akan dibincangkan bersama Fiqh Academy di Jeddah. Daging kultur ni, Muzakarah Jawatankuasa Muzakarah Kebangsaan telah berbincang. Isu ni baru-baru ni kita akan adakan perbincangan dengan Fiqh Academy di Jeddah dan perbincangan berkaitan dengan daging kultur ni akan dimasukkan dalam tu supaya nanti fatwa ataupun keputusan yang dibuat oleh Muzakarah Kebangsaan MKI ni di Malaysia ni akan lebih teliti dan diperhalusi dengan sebaik-baiknya. Sebuah kondominium di Putrajaya digempur Jabatan Imigresen awal pagi tadi. 127 warga asing telah diperiksa dalam operasi berkenaan dan mengesan 25 parti yang melakukan pelbagai kesalahan. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Ruslin Yusof yang menyertai operasi memaklumkan pemeriksaan dilakukan terhadap warga Pakistan, India, Indonesia, Filipina dan Myanmar. Operasi 2 jam itu melibatkan hampir 141 pegawai dan anggota imigresen. Hasil daripada pemeriksaan kita dapati antara kesalahannya adalah mereka overstay. Sebab untuk kesalahan-kesalahan lain kita kerana ada kebanyakan majoriti yang mereka berada di sini bekerja di sekitar Putrajaya. Majoritinya bekerja di kedai-kedai makan di sekitar Putrajaya dan mereka yang diperiksa tadi mengatakan dokumen pengesahan berada bersama majikan dan kita minta mereka menghubungi majikan malam ni juga. Sekiranya majikan dapat membuktikan dokumen bahawa mereka itu adalah pekerja yang sah, kita akan bebaskan malam ni. Kita tak perlu bawa balik ke Ibu Pejabat. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Imigresen untuk tindakan lanjut.
Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.